So, bila kita nak guna formula-formula tertentu ni, yang kebanyakannya ada yang bertanya saya, dia confused bila masa nak guna power rule, bila masa nak guna eksponen, sebab masa tu kita baru belajar eksponen kan. Basically, kita tengok benda tu boleh ada dekat mana-mana pun dalam formula tersebut. And in fact, kita dah belajar masa chapter 2 hari tu, combine techniques. Benda tu boleh digabungkan dalam satu soalan, ada beberapa formula boleh letak dalam tu. Okay, so contoh dekat power rule sini, sebelah kiri ni, ini formula power rule lah. Sebab tu saya bagi yang general formula ni supaya awak boleh nampak benda tu dalam bentuk F kuasa N. Awak kena nampak F ni boleh jadi any formula, dia tak tertakluk kepada eksponen sahaja ke ataupun polinomial saja ke, dia boleh bercampur apa saja. So yang paling mudah yang awak dah pernah belajar masa chapter 2 tu adalah sekejap saya kecilkan pennya. 1 tambah 2x kuasa 3 kuasa 4. So ini yang paling mudah nak nampak sebab polinomial ni memang paling senang antara semua. So kalau nampak dekat sini, dalam ni adalah kita punya F kuasa 4. So sekarang kita akan applykan dy dx tu. Nampak ni, kuasa bawa pergi depan. So kuasa bawa pergi depan. Kemudian salin balik fx dalam kurungan. 1 tambah 2x kuasa 3. Kemudian kuasa dekat atas tu kita tolakkan dengan 1. So maksudnya 4 tolak 1, 3. Kemudian differentiate f prime x tu adalah differentiate yang dalam kurungan sahaja. So differentiate 1 akan dapat kosong. So differentiate 2x cube akan dapat 6x squared. So kita dapatlah 24 x squared 1 tambah 2x cube kuasa 3. So basically korang dah siap dah differentiate masa dekat yang saya sedang highlight ni sekarang ni. Dah siap dah kat situ. Selebihnya tu adalah cara awak nak susun-susun dia je sebenarnya. Nak simplifykan dia. And simplify benda ni dah balik belajar daripada taman sekolah lagi. Ini semua algebra. Okay, so ada melibatkanlah sikit index and so on. Okay, so kita tengok pula yang basic eksponen. Ini yang basic yang dia single, yang menggunakan formula eksponen sahaja. Tak ada bergabung dengan benda lain. Okay, contoh y sama dengan e kuasa 1 tambah 2x cube. Okay, so sekarang ni kita punya kuasa untuk e dekat atas ni just macam tu je. F saja kan. So cara kita nak differentiate eksponen adalah, so yang pertama salin sahaja. Kemudian yang kedua adalah differentiate kuasa dia. So basically yang pertama adalah salin. And then kemudian differentiate kuasa. Kuasa dia apa? Kuasa dia yang highlight biru tu. 1 tambah 2x cube. Kita dah differentiate tadi. 1 tambah 2x cube adalah 6x squared. Dah selesai lah. Tak ada apa pun. Biasanya yang buat dia bergabung dia punya teknik-teknik ataupun formula-formula tu dekat bahagian mana tau? Dekat bahagian yang saya highlight orange ni. Dekat differentiate kuasa ni. Dekat situ dia boleh buat U darab V, product rule. Dia boleh buat quotient rule, dia boleh buat power rule, dia boleh buat macam-macam formula, even letak log, even letak sin, cos, tan, dia boleh letak kat situ. Dekat bahagian highlight orange tu. So basically dia boleh manipulate kuasa eksponen tu dan letaklah benda-benda yang akan menyusahkan hidup awak. Sama juga macam dekat power rule sini. Dia boleh susahkan hidup awak dengan letak bermacam-macam benda dalam highlight orange yang saya tengah highlight tu. Contohnya, so y sama dengan 2x tambah e3x kuasa 4. So nampak sekarang berbeza dengan soalan pertama tadi, saya cuma tukar dalam dia je. So sekarang dalam dia ada polinomial iaitu 2x dan ada tambah eksponen iaitu e3x. So nanti kita akan benda ni akan menguji awak dekat bahagian f prime x tu lah yang dekat belakang highlight purple ni. F prime x. Dekat situ yang dia akan uji awak. Okay. So macam mana nak buat ni? So dy dx kuasa bawa pergi depan 4, kemudian salin kurungan 2x tambah e3x kuasa tolak 1, 3. Dekat sinilah bermulanya semua benda tu awak kena buat lah. So sekarang ni kita differentiate yang pertama dulu, 2x kita akan dapat 2, kemudian tambah. So now differentiate e3x ni, apply lah balik tadi apa cara kita nak differentiate eksponen. Salin, kemudian apa? Differentiate kuasa. So kita salin lah dekat sini, salin e3x. Differentiate kuasa dia 3. And lepas tu kita simplify. So bila simplify, kita akan dapat 2 tambah 3e3x. Biasanya constant memang letak depan e. Lepas tu ada lagi ke yang boleh simplify dekat sini? 2 tambah 3e tu dia taklah single dan simple. Jadi dia boleh je stay dekat situ diam-diam. So inilah final answer kita. Sama juga macam eksponen saya pergi sebelah sana. Saya cakap tadi dia boleh manipulate awak dekat bahagian kuasa dia. So sekarang ni y sama dengan e. So saya tukar dia punya kuasa.
Nampak saya letak kurungan kuasa 4 je dekat kuasa tu. So dia akan berubah kepada dekat bahagian orang tu lah, differentiate kuasa tu. Sebab sekarang ni dia punya main base dia masih Y sama dengan E. Maksudnya kita kena differentiate guna formula E. Bukan formula power rule, not yet. So bila kita dy dx, sebab kita punya base dekat sini masih Y sama dengan E, maksudnya differentiate mesti guna formula E. So maksudnya formula dia adalah salin dan juga differentiate kuasa. So bila kita salinlah semua benda. Salin je. So now barulah kita start differentiate kuasa dia. So kuasa dia adalah, kita dah start pula. Dah buat tadi masa dekat sini kan. Basically buatlah lagi sekali. So differentiate kuasa dia, kuasa bawa pergi depan. 1 tambah 2x kuasa 3. Kuasa tolak 1 and then differentiate 6x squared. And then kita simplify lah. Bila simplify, 4 dengan 6 ni boleh bergabung. Sebab 2 tu single. Yang 1 tambah 2 tak boleh combine dengan siapa-siapa. Sebab dia ada kuasa 3 dekat situ. Lepas tu susun. Okay. Boleh screenshot untuk siapa yang nak. Okay, so now saya akan pergi ke next page. Formula differentiate log. So ini lebih senang daripada kita punya eksponen hari tu. Sebab formula dia paling simple dan paling senang nak buat. Kalau awak pandai apply property log. Okay. So saya explain dulu dia punya formula. Formula dia dekat sini. Kalau kita tengok yang paling simple lah, ln x, di mana x tu mesti single dan positif, iaitu positif 1x lah. Dan bila differentiate akan dapat 1 per x. So benda ni explainable bila awak nampak yang formula bawah ni lah. So inilah sebenarnya main formula dia untuk semua jenis function. Sebab tu kita wakilkan bahagian dalam tu dengan fx. Dia boleh jadi apa-apa saja. Macam saya cakap lah, polinomial boleh, eksponen, log dan juga trigo. So boleh je dalam tu, fx tu, dia ln dalam kurungan, ln lagi function dia. Boleh. Kalau awak dah tengok tutorial question, ada salah satu contoh soalan tu. So macam mana kita nak differentiate dia, senang sahaja. So basically kita akan buat fraction, kemudian function yang ada dalam log tu awak tulis dia balik dekat bahagian bawah. And then bahagian atas differentiate apa yang ada dekat bawah tu. Sebab tu dia tulis f prime. So lepas ni saya akan tulis f prime over f sahaja. Okay, so kalau dalam ln tu, iaitu function fx tu adalah function yang complicated, awak boleh tweak sikit dia punya function, dia punya formula, kita buat 1 over f darab dengan f prime. So ini only if the function is complicated. If the function is complicated. So kita boleh asingkan lah f prime tu, basically kita bawa dia ke depan je pun. Okay. So kita tengok recap properties of log. So sekarang ni sebab kita punya differentiation dan integration semuanya dalam ln. Kita tak ada log yang ada base 2 ke 3 ke 4 ke, tak ada. Semuanya ln ni adalah base E. So saya harap semua orang ingat ln ni adalah log base E. Okay, so macam mana kita nak buat benda ni? Ln A darab B adalah ln A tambah ln B. Kemudian ln A over B adalah ln A tolak ln B. Dan seperti yang kita semua tahu, kalau ada kuasa dekat depan ni, kita boleh bawa dia turun. Kuasa dekat atas boleh bawa dia turun pergi depan. So kita ada B darab dengan ln A. Okay, so sama juga kalau kita ada ln contoh AX plus B kuasa N contoh. So kuasa dia ni juga boleh bawa pergi depan dan dalam tu cuma tinggal apa yang ada kat situ lah, AX plus B. Okay. Tapi pelajar selalu buat silap di mana benda-benda ni lah. Bila ada soalan ln A tambah B, suka hati dia je dia buat ln A tambah ln B. So this is wrong. Sepatutnya dekat bahagian dalam tu, sini ni sepatutnya darab lah. Baru kita boleh apply ln A tambah ln B. So sama juga dengan yang nombor 2 tu, ln A darab ln B. Sedangkan sepatutnya yang darab tu cuma A tambah pula. A dan B sahaja. Maksudnya bila kita nak apply, kalau awak perasan dekat sini, ln tu single je. Baru kita boleh apply tambah dan tolak tu. So kalau kita tengok dekat yang nombor 2 sini, ln ni ada 2. Salah lah. Sama juga macam yang nombor 3 sini. Ln A over ln B. Sepatutnya ln ni cuma satu je kan. Ln kurungan A over B. Baru kita boleh apply tolak. Okay, dan common mistake yang selain daripada tu adalah ni lah. Yang keempat tu last kali,
di mana kuasa tu affected dekat lon sekali. Maksudnya semua benda adalah di bawah jajahan kuasa B tersebut. So kita tak boleh bawa B tu dekat depan. Tak boleh. Okay, so in fact kalau kita nak differentiate lon A kuasa B yang the whole thing ni, kita kena buat power rule. Sebab ini adalah F kuasa N, betul? So nak kena apply power rule dekat situ lah kalau kita kena differentiate something like that. So tak boleh nak simplify dah, terus dia apply power rule. Okay, so kalau you all pandai untuk guna property log ni, pandai untuk simplifykan dia, hidup awak akan jadi sangat tenang bila awak differentiate lon. Okay, so nanti saya akan tunjuk dekat soalan 5, soalan 6, soalan 3, soalan 4. So sekarang ni saya buat dekat soalan tutorial 3.2 soalan 1. So saya zoom in. Kita buat one by one. Saya harap sempatlah ni. Sebab kalau tak discuss sama-sama nanti entah saya skeptikal. Sekejap lagi ada yang tak buat tutorial macam mana? Payah juga tu. Okay, so kita tengok dekat sini 7 pi adalah constant, betul tak? Kalau kita tulis 7 pi dekat kalkulator, kita akan dapat nombor. So nombor constant lah kan. So kalau kita tekan exactly ln 7 pi dalam kalkulator, dapat nombor juga. Sebab ini pun maksudnya itu adalah constant lah. Dan bila kita differentiate constant, kita akan dapat kosong. Okay, easy. Okay, so kita tengok soalan B. So boleh compare dengan awak punya jawapan kalau awak dah try. Boleh tengok jalan kerja juga. Okay, so dekat sini saya highlightkan dia purple. So ini adalah kita punya F kan. So dy dx kita, tadi saya cakap letak F dekat bawah, F prime dekat atas. So kita buat fraction terus. So F kita terus dia tulis dekat bawah tu. So bahagian atas differentiatekan dia. So kita akan dapat 10x. Settle lah. Tapi jangan lupa kita kena simplify. So 10 bahagi 5 akan dapat, saya potong pakai pen orang. 5 habis, 10, 2, x habis, x tinggal 1. So kita akan dapat 2 per x. Okay, easy kan? Senang je. And then tengok dekat C sini. Saya highlight lagi sekali apa kita punya F. F kita basically everything yang berada di dalam ln. So dy dx kita, terus buat fraction, tuliskan F di bawah. Dekat atas, differentiate. Differentiate 3, kosong. Differentiate x squared, 2x. Boleh simplify lagi tak ni? Dah tak ada benda boleh simplify. Settle. Senang kan? Okay. Sebab masih senang. So D pula, lagi sekali, highlight F. So kita punya F prime x. Fraction. So tuliskan dekat bawah dulu. Apa yang ada dalam ln tu, semua tuliskan dekat bahagian bawah. Kemudian differentiatekan dia. Differentiate 1, kosong. Kemudian tolak. Differentiate x squared, 2x. Ada boleh simplify lagi tak? Tak ada. Settle. Okay, kita pergi dekat E. So ini a bit complicated. Taklah complicated sangat. Sebab ada pecahan dan saya cakap bila ada pecahan dia akan jadi menyusahkan sikit hidup awak. Okay. So dekat sini, nampak dekat sini kat depan ni ada number. So macam yang saya cakap, kalau ada number biar je dia kat situ. Yang kita differentiate adalah function dia. So apa yang ada dalam F adalah 4x³ tambah 1. Macam mana kita nak tulis differentiation dia ni? So F prime x. So tulis 3/2 macam biasa. Kemudian differentiate lah ln tersebut. So yang orange tulis kat bawah 4x³ plus 1. Sebelah atas dia differentiate. So differentiate akan dapat 12x kuasa 2. Differentiate 1 habislah dapat kosong. So dekat sini saya boleh simplify 2 dengan 12. So potong 2, potong 12 akan dapat 6. So saya akan dapat 18x squared dekat bahagian atas. 6 darab dengan 3. And then dekat bawah 4x³ plus 1. Ada lagi ke boleh simplify? Tak ada. So settle. Okay, so masih senang. Sini. Okay, so kita punya F prime x. Ada 6 dekat depan tu. So tuliskan sahaja 6. Kemudian buat kurungan untuk kita differentiate ln. So tuliskan apa benda yang ada tu dekat bahagian bawah. Kat atas. Differentiatekan dia. So differentiate 3/4x akan dapat 3/4 sahajalah. Okay, so kemudian differentiate setengah sebab dia constant. Habislah dapat kosong kan. So sekarang ni tinggal simplify je. Okay, dan pecahan kita dekat sini adalah berapa tingkat ni? 4 tingkat kan? Okay. So 6 dengan 3/4 boleh gabung bawa 3/4 ni pergi keluar. So ni kan dia darab 1, betul tak? Okay. Tengok betul-betul untuk yang tak pandai nak simplify tu. So saya bawa 6 3/4 dekat luar. So dekat dalam tinggal 1
And then dekat bahagian bawah tu awak kena samakan dia punya denominator. So kalau kita tengok dekat bahagian 3/4x, x ni kita boleh letak dia atas ke bawah? Dekat sebelah 3 ke atau dekat 4? Obviously dekat 3 sini. So saya samakan denominator untuk diorang ni. So 2 ni kena darab dengan 2 lah. Supaya everyone akan dapat per 4. So saya samakan semua per 4. So bahagian atas dia akan ada 3x tambah 2. Ini algebra saja ya. Okay. So 6 darab 3/4 tu tekan je kalkulator, awak akan dapat 9/2. Okay, saya tuliskan kat sini 9/2. Okay. So yang bahagian dalam tu 1 bahagi 3x tambah 2/4. Saya tulis pakai pen oranye dekat sebelah kiri sini. 1 bahagi 3x tambah 2/4. So bila saya tukar jadi darab, 1 darab, dia akan twist kan, pusing. So dia akan 4/3x tambah 2. So kita dapat apa dekat situ? 4/3x tambah 2. Basically 4 kat bawah ni kita naikkan saja ke atas. So kita akan dapat 4/3x tambah 2. Apa yang boleh simplify lagi dekat situ? Obviously 2 dengan 4. So sini tinggal 2. So kita akan dapat final answer kita 18. Sebab 9 darab 2 and then dekat bawah ada 3x plus 2. And it's done. So basically yang menyusahkan kerja kita adalah bahagian simplify sahaja. Sebab nak differentiate ni, so saya rasa semua orang pun dah faham. Bila sampai soalan E tadi ni, semua orang dah faham dah macam mana kita nak differentiate log kan. So dekat sini yang menyusahkan hanyalah simplify. Okay, so saya zoom out. So boleh screenshot untuk semua soalan. Saya harap dapat membantu banyak bila awak buat sendiri tutorial questions nanti. Okay, so saya pergi ke soalan seterusnya. So ini tutorial 3.2, question 2 ada dekat corner atas tu, saya dah tuliskan siap-siap. So kalau tengok dekat sini, dia punya function ada kuasa dekat atas tu. So bila ada kuasa kat atas tu, kita boleh apply property yang mana? Property yang bawah sekali tadi kan, di mana kuasa log tu kita boleh bawa pergi depan. So kita edit dulu sebelum kita differentiate. Kalau kita differentiate macam ni, saya tunjukkan Saya tunjukkan cara kita differentiate kalau kita tak apply property log. Okay, so dekat sini, kalau kita guna power rule, saya tunjuk beza dia supaya awak boleh nampak lah. So this whole thing dalam log ni termasuk dengan dia punya kuasa adalah dia punya F. Maka bila kita differentiate, kita terus tulis fraction dan tuliskan F tersebut bahagian bawah. So 3x tolak 2 kuasa 4. The whole thing. So now kita differentiate, tuliskan dekat bahagian atas tu. So 4, 3x tolak 2 kuasa tolak 1. So kuasa 3. And then differentiate dalam kurungan. Differentiate 3x tolak 2 akan dapat 3. So bila saya simplify ni, saya ada 12. Kemudian 3x tolak 2 kuasa 3. Dekat bawah ada 3x tolak 2 kuasa 4. So sekarang tinggal simplify je lah. 3x kuasa 3 tu boleh potong dengan kuasa 4 dekat bawah ni. So final answer adalah 12/3x tolak 2. So ini kalau awak guna power rule. So tengok kalau kita guna property of log, di mana kita bawa kita punya kuasa tu pergi depan. So kita guna log properties. So kita edit dulu kita punya F, bawa kuasa pergi depan ada 4, kemudian tinggal ln 3x tolak 2. So now barulah kita differentiate ikut kita punya function yang kita dah edit ni. So saya akan dapat saya punya f prime x adalah 4 dekat depan tu, biarkan sahaja. Hanya differentiate ln sahaja. Tuliskan f dekat bawah 3x tolak 2. Differentiate dekat atas dapat 3. So terus dapat jawapan 12/3x tolak 2. Lebih mudah jika awak pandai property of log. So dekat sini kita boleh nampak cert di situ adalah kuasa 1/2. So sekarang ni saya nak pakai property of log je. Saya tak nak pakai power rule. Sebab saya tahu guna property of log lebih mudah. So fx saya adalah, ni yang baru 1/2 darab dengan ln 2x tambah 5 pi. Now barulah kita differentiate kita punya f yang kita dah simplify tadi ni. So differentiate dia, 1/2 stay, kemudian kita buat kurungan untuk differentiate ln. So dekat bawah salin sahaja, dekat atas differentiate 2x dapat 2. Differentiate 5 pi itu constant, so dia akan dapat kosong. So simplify 2 dengan 2 boleh potong. Dah tinggal ni je jawapannya. Senang rupanya.
Siap. Okay, masih senang. Kita pergi dekat sini. Okay, so dekat sini ada beberapa yang saya nak highlight. So dekat sini kita ada lawn. Okay, nampak tak ada 5 dekat belakang tu, dekat atas tu. So kita boleh bawa dia pergi depan. So saya bawa dia letak depan dekat situ. Tapi dekat dalam log tu sendiri masih ada kuasa cert tu kan, punca kuasa 3 tu. So itu adalah 3E tolak 2X kuasa berapa? 1/3. So kuasa 1/3 ni boleh bawa pergi depan juga jumpa dengan 5 tu. So saya ada 5 darab 1/3 darab ln 3E tolak 2X. Nampak tak? Dia simple je. So sekarang ni kalau saya darabkan 5 dengan 1/3 tu dapat 5/3 lah. Ln 3E tolak 2X. And mind you this is still Y. Kita baru simplify saja. Sepatutnya simplify ni satu step je. Tapi saya ekstrakan 2 step dekat sini untuk awak nampak apa yang berlaku. Okay, so differentiate. Kita ada 5/3. So kurungan differentiate ln. Dekat bawah salin je 3E tolak 2X. Dekat bahagian atas differentiate 3E. Habis. Differentiate 2X akan dapat 2. Tapi sebab ada tolak kat situ, so negatif 2. So kemudian kita nak darab masuk boleh, nak biar macam ni pun boleh lah. Okay, so kita pergi ke soalan D. Ni pun sama. So ada 5/6 dekat depan ni. Dan ada kuasa 3 dekat atas tu. So kuasa 3 tu kita boleh bawa pergi jumpa 5/6 tu. So dia akan jadi Y sama dengan 15/6. Kalau tekan kalkulator dia akan jadi 15/6 ni boleh simplify jadi 5/2. Kemudian kita ada ln 1 tolak 4x squared. So dy dx. Sorry, saya patut silent full. Dan 5/2 bracket untuk differentiate ln 1 tolak 4x squared. So atas ada negatif 8x. And then you simplify and then you dapat jawapan lah. 2 dengan 8 boleh potong macam ni. So atas ada negatif 20 over 1 minus 4x squared. Senang lagi. Okay, so pergi ke sini pula. Start daripada sini, awak kena pandai tengok. Okay. Sama juga macam eksponen, macam polinomial. Kita tak boleh differentiate kalau dia ada dekat bawah. Kita kena bawa naik atas ataupun guna quotient rule U over V. Okay. So sekarang ni saya nampak cuma ada 3 je dekat atas. Tak ada X ke, tak ada eksponen ke, tak ada function lain. Dia cuma constant. So bila constant, it's easier for me untuk bawa benda yang kat bawah tu naik atas. So bila bawa naik atas, dia akan jadi, ini kan the whole thing ni, kuasa 1 kan. So bila dia bawa naik atas, dia akan jadi 3 kurungan ln X kuasa negatif 1. So nampak tak? Ini adalah bentuk F kuasa N. Bila ini dalam bentuk F kuasa N, maka kita kena guna power rule. So kita punya dy dx kita, ada 3 dekat depan tu kan. Power rule kita apply untuk F kuasa N ni sahaja yang saya tengah highlight pink. Okay, saya harap korang nampak ini adalah F kuasa N, power rule. Walaupun dalam tu ln, tapi sebab dia punya basic dia adalah F kuasa N. So kena guna power rule punya formula. So kuasa bawa pergi depan. Saya guna pen merah kat dalam ni. Negatif 1. Salin ln X. Kuasa tolak 1 jadi negatif 2. Now, differentiate dalam kurungan. Differentiate ln X. Pecahan. Kemudian X tulis kat bawah. Differentiate 1. Tutup kurungan. Selesai differentiate. Sekarang cuma simplify sahaja. So simplify tu saya serahkan kepada awak. Jawapan pun ada dekat muka surat belakang kan. So simplify sendiri. Saya dah buat banyak. Sampai ke final answer. Banyak sangat dah saya buat kat awak. Okay. So F. Sama juga. Nampak dia punya basic sekarang ni? Oops. F kuasa N. So kita kena pakai power rule juga. F prime X. Power rule. Kuasa bawa depan. Kemudian saya ada ln 2X. Kuasa tolak 1. So 1 tolak 3 akan dapat negatif 2/3. Kemudian differentiate yang dalam kurungan. So dalam kurungan ni adalah ln 2X. Maka kita kena differentiate cara ln. So differentiate cara ln adalah F prime over F. So F ni apa? 2X. Differentiate 2X dapat apa? 2. And then kita simplify lah. Awak boleh nampak dekat sini 2 dengan 2 boleh potong. 1/3 dengan 1/X ini boleh combine. Siapa duduk atas letak atas, siapa duduk bawah letak bawah. Okay, so you simplify sendiri.
Saya zoom out. So kalau saya lambat korang dah ada screenshot ni dulu. Okay, boleh screenshot. Okay, so now saya nak pergi ke soalan 5. So dekat soalan 5 sini awak boleh nampak lah sebenarnya ini adalah product rule sebab ada dua benda yang didarabkan. Kalau nampak dekat sini kita ada U, U, U. Kemudian kita ada dia punya V warna oranye. V, V, V. So U dengan V bila berdarab maksudnya kena product rule. So product rule ni dia punya rule lah. Jadi ada cara dia untuk differentiate. Dan untuk differentiate tu gunalah formula mengikut function yang diberi. Okay. Rule lain. Differentiate function lain lagi. Okay, saya tunjuk satu contoh. Okay, soalan A saya zoom in. Sementara saya masih ada masa 15 minit ni. So U sama dengan ln X. U prime adalah 1 per X. Ini basic yang tadi kita dah belajar depan sekali tu kan. Ln X mesti dapat 1 per X. Kemudian V kita adalah ln 3X. Maka V prime adalah fraction 3X letak bawah. Dekat atas differentiate dapat 3. 3 boleh simplify so kita dapat 1 per X juga. So kita masukkan dalam differentiation of product rule. Dah bercampur-campur dalam kepala saya ni. So kita ada V U prime tambah U V prime. So nampak tak dekat dalam U dengan V dia boleh letak function apa pun yang dia nak. Tapi bila kita differentiate yang besar ni, kita kena letak apa yang basic ada kat atas, iaitu basic kat atas ni adalah U darab V. So kena guna product rule. Dalam UV tu sendiri, U prime dengan V prime dia boleh letak apa-apa je yang dia nak. Sekarang kita berhadapan dengan log. So kena pakai differentiation of log lah. So masukkan V U prime, saya terus susun dia, tak apalah. Ln 3X tambah U V prime, so kita ada ln X dengan 1 per X. So dekat sini kalau awak nampak, kita ada over X dekat bahagian bawah kan. So ini sebenarnya kita boleh fractionkan je dia. Tak nampak sebab dia kecil. Okay, kita boleh fractionkan dia macam ni. And then, kat atas ni ada ln 3X tambah ln X. Dan semua orang tahu yang ln A tambah ln B akan jadi ln AB over X. So saya tulis siap-siap dekat tepi. Ln A tambah ln B akan jadi ln AB. Itu yang berlaku di sini dan di sini. So 3X darab X akan dapat 3X square lah. So kita ada ln 3X kuasa 2 over X. Boleh ke 3X kuasa 2 tu potong dengan X kat bawah? Tak boleh. Jangan kau pandai-pandai potong nak simplify. Tak boleh. Function dalam log jangan kacau dengan orang yang single di tempat lain. Jangan. Okay, so that's our final answer. Untuk soalan A. Nanti saya zoom out boleh screenshot. So untuk B pula. Easy. U X squared V ln 2X. U prime adalah 2X. V prime adalah over 2X atas 2. Simplify dapat 1 per X. And then masukkan sahaja. Kemudian susun. So bukan dy dx, F prime. So F prime X adalah V U prime. So 2X ln 2X tambah X squared darab 1 per X. So X squared dengan 1 per X boleh simplify. Lepas tu dapatkanlah dia punya jawapan. Boleh cek dekat belakang. Okay. So yang saya nak mention, tak adalah mention sangat pun. Yang ni pun sama juga. U sama dengan 1 per X. Kita tak boleh differentiate kalau dia ada kat bawah. Maka kena bawa dia naik jadi X kuasa negatif 1. So differentiate je lah dia macam biasa. Negatif X negatif 2. Kemudian V kita adalah ln X. Semua orang tahu sepatutnya differentiate ln X akan dapat 1 per X. And masukkan sahaja dalam V U prime. So negatif X negatif 2 darab dengan ln X tambah U adalah 1 per X darab dengan V 1 per X. Okay, so awak nampak sepatutnya dekat sini X kuasa negatif 2 adalah 1 per X squared. Lepas tu awak susun, samakan denominator, simplify. So yang kerja berbaki-baki simplify ni, ni homework hari Jumaat lah. Okay, boleh screenshot. Saya teruskan dengan soalan 5 DEF. So dekat sini, saya nak mention dekat bahagian D. Sebab dekat D ni ada cert. Biasanya cert ni nanti jadi fucked up sikit. So tengok sini U, kemudian ini adalah V.
So U adalah X kuasa 1/2, U prime adalah 1/2 X kuasa negatif 1/2. So bila saya susun balik, U prime saya adalah 2 sert X, 1/2 sert X. Kemudian V ln X cube plus 1, V prime fraction, X cube plus 1 tulis di bawah, so dekat atas 3X kuasa 2. Differentiate 1 dapat kosong. And now kita susun. Y ke tadi? Yes. So dy dx. So v u prime. So v ln and then u prime. So saya terus je letak yang atas dekat atas, yang bawah dekat bawah. Nampak v u prime sini. Kemudian u v prime. Okay, saya tambahkan ni, tambah 3x squared over x cube plus 1. So u tu dia duduk kat atas kan. So saya terus darab je dengan 3x squared ni ada x kuasa 1/2. Dekat sini yang saya nak tunjuk awak, x squared dengan x 1/2 ni index. So base sama, jadi kuasa akan tambah sebab base tu x darab x, dia darab. So 2 tambah 1/2 akan dapat 5/2. So kita ada ln x cube plus 1 over 2 sert x tambah 3x 5/2 over x cube plus 1. So kalau tengok dekat sini, tak ada benda pun yang boleh kita simplify. Tak ada. Kalau kita samakan denominator pun, dia tak boleh nak simplify dengan cantik juga. Jadi, biar je dia macam ni. Okay, so soalan E tu mudah sahaja. So saya tak buatlah soalan E tu. Korang boleh try sendiri. Jawapan boleh tengok dekat belakang. Tapi saya nak mention dekat soalan F. Oops. Soalan F sini. So dekat soalan F ni, kalau awak nampak, kita ada U, kemudian kita ada V. So for your information, kalau masih ingat, ln E. Ln ni base apa tadi? Base E kan? So kalau base sama dengan nombor akan dapat 1. Kemudian kalau saya ada ln 1, tekan kalkulator sekarang, awak akan dapati ln 1 ni adalah kosong. Jadi kalau ln 1 ni adalah kosong, darab dengan 2x tolak 1 ni akan dapat apa? Kosong lah juga kan? So sebenarnya dekat soalan tu adalah y sama dengan kosong. Jadi bila kita differentiate, dapat apalah? Dapat kosong lah. So kalau awak berdegil juga nak buat U dengan V, teruskan. Awak akan dapat jawapan yang sama juga, iaitu kosong. Okay, saya zoom out. Saya tak buat soalan E sebab tu mudah saja and masa pun mencemburui. Saya nak pergi ke soalan 6. Boleh screenshot untuk siapa yang nak screenshot. Okay, soalan 6 ni, soalan A mudah, soalan C mudah, soalan D dia macam ni sikit. Sebab apa? Sebab awak tengok dekat bahagian U atas ni, dekat dia punya 2 sert X, lepas tu ada kuasa 2 lagi. Okey, jangan terburu-buru nak bawa kuasa 2 tu pergi depan. Sebab apa? Sebab tengok dekat sini, 2 sert X kuasa 2. Saya keluarkan dia. Ini sebenarnya kalau awak masih ingat property index, kalau kita ada A darab B kuasa N, so A dengan B tu boleh dapat kuasa masing-masing. Macam ni. So sama juga dengan 2 sert X kuasa 2 ni, kita boleh bagi kuasa 2 kepada 2 dan juga sert X. So ini sebenarnya adalah 4x. Maka kalau kita simplify kita punya y ni, apply kat situ. So y kita sebenarnya adalah ln 4x. Oops. Over 3 tu boleh bawa ke depan juga. So kita dapat 3 ln x dekat bahagian bawah. So di sini u kita adalah ln 4x dan juga v kita adalah 3 ln x. So kemudian kita u prime dan v prime macam biasa and then apply. So kat sini 4x 4, so kita akan dapat 1/x. So 3 x1 3/x. Okay. So dekat sini dy dx. So ingat ini adalah quotient rule. Sebab u over v. Maka kita punya formula akan pakai quotient rule punya formula. V u prime minus u v prime over v squared. So masukkan dia dengan berhati-hati. Sebab apa? Sebab u prime dan v prime adalah fraction. So tengok apa jadi bila saya masukkan v u prime. So kita akan ada 3 ln x over x. Saya terus gabungkan dia. Kemudian tolak dengan u v prime. So u v prime. Saya gabungkan terus. So kita akan dapat 3 ln 4x over x. Ini baru bahagian atas. Over v squared. So v kita tadi adalah 3 ln x kuasa 2.
So V kita dekat atas semua. Yang saya buat anak panah atas tu. And then you simplify lah sebab ni 3 tingkat. Tadi saya dah cakap, kalau bawah ni sama, kita boleh gabung. Bila boleh gabung, nanti boleh combine dengan bawah tu 3 ln x square tu. So tolong dapatkan value yang baik dengan betul. Simplify. This is on your own. So kalau tak dapat, boleh PM saya anytime. Sebab saya sunyi sekarang ni. Tak ada orang pun mesej saya. Okay. So C ni, sepatutnya jawapan yang awak dapat sama dengan soalan C dekat 5. Sebab dia sama je dengan soalan ni. 1 per x darab ln x. Soalan 5C ni. Lepas tu soalan 6C ni pun sama juga. 1 per x darab ln x. Sepatutnya jawapannya mesti sama. Okay, saya tulis kat sini sama dengan jawapan 5C. 1 tolak ln x over x squared. So ni jawapan dia. Mesti dapat macam tu. Okay, so itu untuk soalan 6. So dekat sini kalau awak tengok saya punya slide, saya sediakan sedikit untuk soalan 3 dan 4. Soalan 3 dan 4 ni sebenarnya mudah saja kalau awak pandai property. So saya zoom in dekat soalan 3B sini. So kalau awak tengok dekat highlight hijau dan oranye, obviously dekat dalam tu, F dia tu, dia dalam bentuk ln AB. Kalau awak nampak lah dekat ni. So boleh apply property ln A tambah ln B. So bila awak settlekan, awak dah edit dekat bahagian saya highlight purple ni, dia akan jadi senang untuk nak differentiate. Okay, so ln x cube ni saya tak bawa 3 tu pergi depan sebab function x cube tu mudah sangat. So saya boleh terus buat x cube dekat bawah, atas tu 3x squared. Okay, kemudian ln x minus 2 tu mudah lah. Okay, so sekarang ni, awak tengok dekat highlight biru, bila keluar soalan macam ni, kita tak boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk tu lah tu, highlight pink ni yang saya buat kotak ni. Tak boleh tinggal macam ni. Mesti samakan denominator. Itu yang tahun lepas, bukan tahun lepas. Yelah tahun lepas exam bertulis kan. Tahun lepas punya syarat. Dia nak samakan denominator, barulah dapat markah untuk final answer J1. Kalau awak tinggalkan sampai kotak pink tu saja, awak tak dapat markah final answer. Awak hanya dapat markah step sahaja. Okay, mesti samakan denominator. Dan bila awak samakan denominator, tengok pen oranye dekat bawah tu. Expand bahagian atas sahaja. Bawah jangan expand. Got it? Okay. Kemudian yang sini pun sama. Nampak A over B, jadi kita apply tolak. So dekat yang saya buat highlight pink ni, nampak bila dah tolak, senang nak differentiate. Lagi sekali, mesti samakan denominator dan expand atas sahaja. Saya zoom out so that korang boleh screenshot. Okay, sama juga dengan soalan 3 ni. Expand bahagian atas sahaja. Kalau tengok 3D, dia ada cert dekat situ kan. Bila ada cert, maksudnya dia ada kuasa 1/2 dekat highlight pink tu. So bawa dia pergi depan, kemudian baru differentiate dia. Jadikan dia sampai mudah untuk awak differentiate. Jangan ada kuasa dekat bracket tu, dia jadi menyusahkan awak nak differentiate lah. Sama juga, kena samakan denominator dan expand atas sahaja. So untuk yang ni, kita tak boleh apply ln A tambah ln B. Sebab apa? Sebab dekat dalam ni ada tambah. Tak boleh No. Okay, so screenshot juga. Screenshot ini untuk soalan 3 and soalan 4 is on your own. Okay, so done. Bila saya bagi homework untuk hari Jumaat, maksudnya hari Jumaat tak ada GM. So tolong settlekan. Kalau tak settle lagi 3.1, itu homework lah. And then settlekan juga 3.2 yang kita dah belajar ni. Saya dah buat half 50% daripada 3.2 tu. So the rest is yours. Okay, so that's it. Thank you so much. Sorry ambil masa extra 3 minit. Halalkan 3 minit tersebut. Okay, bye. Bye and call.